In this series, let's try to understand and dive into the issues and the obstacles that stand between us and our glorious autonomous future. Assalamualaikum and a very blessed Friday afternoon, everyone. Thank you for being with us in our Sembang Santai Technology series number 6. It also marks as our last series too, with the topic of isu dan cabaran kenderaan tanpa pemandu. I am Zura Huzali, Business Development Director of Favourite, and I'll be a moderator for this English-Malay Santai discussion. Okay, so in this interesting topic, we bring you a list of esteemed panelists for today. As usual, we have here my boss, Dr. Mazlan Abbas, co-founder and CEO of Favourite, a TEDx speaker who is also ranked among top 50 global thought leaders on the Internet of Things and digital disruption in 2019 by Thinkers 360. And next is Mr. Kamaruzaman Jahidin, also known as KJ, Chairman, Founder, Principal Consultant of PowerNode Solutions Sdn Bhd, and a lead author for the book and mobile apps of Transformasi Diri Menempuh Gelombang Revolusi Industry Forward, and a leader in the autonomous driving revolution, Dr. Hairi Zamzuri, Director of eMovit Technology Sdn Bhd, who currently lead to commercialize mobility on-demand autonomous shuttle, have 10 years of experience in research, design and testing of autonomous and intelligent vehicle, and have involved in design and consultation on the development of active safety technology for 5 years for Proton Sdn Bhd. So he's also an academic staff with title of Associate Professor in Malaysia Japan International Institute of Technology, UTM, and was Head of Electronic System Engineering. Thank you. It's totally awesome to have all of you here today. Yes, thank you. How are you guys? Yes, How are you guys? Yeah. Okay. Okay. Cool. Okay, as promised, since today is our last series of our first season, so coffee season we will announce the quiz. Tak ada, janganlah minta. We will announce the quiz at the end of our discussion later. So questions are based on our previous few series, and the top 5 winners will receive KJ's book, Transformasi Diri Menempuh Gelombang Revolusi Industry Forward, with his precious autograph, guys. Right. Hence, do check out our previous series from our favorite FB page or go to our favorite YouTube channel for the answers, okay? All right. So, it's actually fun to ponder a future filled with self-driving or autonomous cars, a world with breezy commutes, though some may be kind of skeptical about it. But how far off is that future really? So, in this series, let's try to understand and dive into the issues and the obstacles that stand between us and our glorious autonomous future. So with that, I would like to start off with our expert, Dr. Hairi. Okay, boleh tak Dr. tell us sedikit about sejarah autonomous car, and can you share with us too on peranan Dr. dalam eMovit technology? Please, Dr. Alright, okay, thank you Zura, Dr. Mazlan. KJ. Now, kalau kita tengok autonomous vehicle currently very active in United States, paling ramai, paling banyak company, billion dollars company yang run testing on public trial dekat United States. Kemudian dekat Europe pun ada a few. Kemudian they goes to Japan. Kemudian our neighbours dekat Singapore, and then kami eMovit dekat Malaysia. So kalau kita tengok sejarah autonomous, it's not actually you can say is that take up from the commercialization punya part ataupun daripada industri punya part tu recently lah, about 5 years ago dia start very actively testing a lot of technology. Kemudian tapi previous kalau kita tengok dia ada satu program dipanggil DARPA Challenge. DARPA Challenge ni daripada US punya, dia katakan MINDEF lah, military. DARPA Challenge. So dalam DARPA Challenge tu apa yang dibuat lah, dia pump in a lot of dia sebenarnya lebih kurang untuk encourage R&D. Dalam tu memang tentang R&D. So the idea is dia pump in to a few company dengan universities to encourage orang untuk develop DARPA Challenge dan untuk develop autonomous vehicle. So they have
DARPA Challenge 1, 2 and 3. So satu tu dekat gurun, kemudian dua tu betul-betul gurun, dia jalan. Dia janji jalan. Lebih kurang macam tu. Dalam DARPA 2 tu dia dah dekat dalam bandar, tapi dia memang kosong. So you can see kereta langgar, you can see langgar divider whatsoever lah. Kemudian DARPA Challenge 3 dia dah start looking dekat mixed environment. Maksud mixed environment ni dia ada kereta autonomous dengan kereta biasa. So macam mana nak reaction? So itu start. Kemudian daripada situ baru lepas itu kemudian DARPA 4 dia dah start cerita tentang lain, dia tentang humanoid robot. So tapi sebabkan DARPA challenge tu yang kita nampak people start looking at this kind of technology. So tell you kalau ada, saya tak ingat which company, tapi sebenarnya dia start dengan profesor daripada MIT. Saya rasa Google punya company tak salah saya. Dia ambil orang ni, dia develop. So itu dekat United States. So dekat Malaysia pula, we tend to develop currently from scratch. We have the only car yang kita ada lah. Kita panggil dia sebagai Izora lah, Muzora. Panggil dia Muzora, Izora. Janganlah, mesti nak kena main dengan I juga kan? Tak tahu macam mana. So the only car yang kami ada Izora 7 seaters. Tapi development tu we start around 2 and 3 years ago, 2 tahun lepas. So kita start dengan, kalau nak membayangkan, kita ada a lot of computer ataupun server at the back. With a lot of power consumptions. So itu isteri dia lah. Dia ada multiple rack of computer size. So yang ni untuk processing trajectory, this one for image, this one for controller, for this, so ada lebih kurang dalam 6. So itu satu. So dia ada, sekarang ni kita ada version sampai 4. So version sampai sekarang ni, so masa dulu kita start engine, kita kena run, make sure kita kena run. Kalau tak, dia akan power akan drop, engine akan mati. Itu dulu. Itu dulu power consumption. Sejarah. So, yes, kita kena letak bateri kat sebelah untuk backup. So semua orang tak tahu ni live ni tengok ni. Okay, so sekarang ni kami ada satu je, one piece of the controller. So one piece of the controller that can run everything. So currently dekat Futuras, thank you Futuras juga kerana membantu startup company macam ni. So currently we are testing a lot inside the vehicle, inside the Magic Campus lah kami panggil. Tapi alhamdulillah MOT pun dah bagi macam kebenaran dalam designated area untuk kita test out dekat public road. Tapi bukan the whole Cyberjaya, tapi the whole, only one stretch of road dekat belakang tu untuk kita test on a lot of testing. Belum ambil orang lagi. Zura jangan risau, belum ambil orang lagi. Kami test je dulu. Good. So kita ada 10 orang engineer, semua R&D untuk develop that car. So insyaAllah kita akan try to commercialize dalam, sepatutnya 2020. Kita tengoklah sebab COVID ni masalah ni. Yeah, don't worry. Anyway, great work Dr. Hairi. So Dr. Mazlan, while it sounds so really interesting, right? Maybe we should dive a little bit further on understanding on the impact of autonomous car. So, apakah impact autonomous car dalam era IR 4.0 ini, Doktor? Okay, macam selalu yang saya perkatakan dulu bahawa autonomous car ni dia adalah sebahagian daripada robotik juga kan. Dia because dia dari autonomous dan dia termasuk dalam era 4.0. Dan kita pun dah melalui era 1 yang kita kata manual, yang 2 electrical, 3 kita menggunakan internet, dan 4 menggunakan intelligence. So dalam bahagian intelligence ni salah satu teknologi yang memberi impact kepada autonomous car ni kenderaan yang tanpa pemandu, sebab kita pun rasa kenderaan tanpa pemandu is a vehicle. It's not necessarily a car, tapi it can be any vehicles lah. So dalam that case kita lihat bahawa teknologi yang penting di situ ialah IoT. Saya ingin berkongsi sikit slide lah. Orang yang tak pakar dalam bidang robot ni, dalam autonomous car kena guna slide lah juga kan. Boleh. Okay. Kalau kita lihat IoT ni dia ada 4 fasa of maturity lah, level.
Dan maturity yang pertama dalam fasa pertama bila kita ada sensor yang setakat monitoring saja. Jadi itu adalah fasa pertama. Paling mudah kita letak GPS, kita boleh monitor dia. Kemudian kita akan letak control, kita actuators, kita boleh control the asset atau the vehicle tersebut. Dan ketiga, bila kita optimize, a lot of sensors within there. Yang last sekali ialah yang paling akhir, kematangan IoT ialah bila dia menjadi autonomous. Jadi dalam kereta ni dah dulu, kereta kita pun sudah berubah. Jadi perubahan dalam teknologi dalam kereta, cara kita menjaga kereta kita pun akan mengubahkan bisnes juga. Dalam fasa yang pertama, kita buat vehicle monitoring untuk safety of the car. Fasa kedua, mungkin kita buat control. Kita boleh juga safety, tapi kita boleh stop the engine dan sebagainya dari jarak jauh. Dan fasa ketiga, bila kita banyak sensor di antara fuel dengan bateri, dengan engine dan sebagainya, kita boleh tahu the wear and tear of the car lah. Jadi dalam keadaan macam ni, kita boleh hantar bila masa servis dan sebagainya. Jadi data-data ni bila dikumpulkan, kita boleh buat prediction bila kereta ni kita akan breakdown dan sebagainya. Ini agak baik untuk kita optimiskan penggunaan kereta kita. Jadi kita tak adalah menggunakan schedule maintenance every 10,000 km. Walaupun kita tak mandu banyak, tapi kena hantar juga. Kenapa? Sebab kita tak tahu whether kereta kita nak rosak atau tak. Tapi apa kata kalau kereta tu kita dapat tahu dengan lebih awal lagi. Jadi sensor-sensor dalam kereta ni dia dah berhubung antara sama sendiri. Tapi pada tahap yang paling matang yang saya katakan tadi, bila dia mempunyai sensor yang dia boleh berhubung, bukan setakat within the car, dia akan with the surrounding. Dia akan detect kereta lain dan dia akan detect the surrounding dekat curb dan sebagainya, dekat junction, dia akan berhubung. So dia ada vehicle to vehicle communication dan dia ada vehicle to infrastructure communication. Jadi dalam menggunakan teknologi yang begini, ia merubah kita punya business sebab kita sekarang dah dalam era di mana kenderaan kita tak ada pemandu. Betul tak? Jadi dalam era ni kalau kita lihat macam Uber dahulu, pada satu ketika semua taxi driver hanya taxi driver. Tapi bila Uber datang, semua orang boleh jadi taxi driver. Ini menyebabkan disruption in the business model, kan? Tapi bila taxi itu tak ada driver, semua orang tak boleh jadi taxi driver dan kerja ni pun dah tak ada dah. So ini akan merubah lagi dia punya perubahan dalam konsep kita membuat satu bisnes dalam pengangkutan. Dan kalau kita lihat juga this level automation ni, autonomous car ni atau autonomous vehicle, dia mempunyai tahap-tahap yang berbeza juga kematangannya. Daripada 0 to 2 tu maknanya with driver assistance. Dulu kita manual langsung lah, kita pakai manual, kemudian kita ada pakai automatic, kemudian kita boleh speed kita limit, kita tekannya speed kita, dia boleh automatically dia akan kelajuan dia maintain, kan? Kemudian kalau dia undur pun dia ada bagi tahu alert dan sebagainya. Itu dah mula partial automation, tapi kita masih still in control. The moment kita give the control to the machine dan machine ambil alih kita punya kerja, itu yang memulakan dia punya automation part. Intelligence need to be built into the system. Di sinilah bila kita akan lihat akan menjadi tahap autonomous car yang agak tinggi. Tahap yang keempat dan lima tu tinggi. Tahap yang keempat di mana kita memandu kereta, steering tu masih ada belakang. Steering tu masih dekat depan kita lah. Kan? Jadi kalau kita naik kereta yang tak lepas steering langsung, itu totally is a level 5. Maknanya kita nak pegang steering pun tak boleh buat apa. Ini keadaan yang fully autonomous. Jadi Zura tahulah kalau Zura ni naik kereta yang mana, ada steering ke tak ada steering. Itu sekarang zaman ada steering. Tapi apa kata kalau kereta kita satu hari nanti tanpa steering langsung, beranikah kita menaiki sebuah kereta yang tanpa steering langsung? Macam mana nak berhentikan kereta? Jadi ini bila tahap kelima, dia teknologi tu ada benda yang dia tak boleh nak capai. Sebab ada satu perkara yang susah nak di-embedkan dalam kereta, yang kita panggil etika memandu. Intelligence ni ada lebih lah kan. Kita mandu semua ada etika. Perempuannya etika, dia mandu cara lain kan. Orang lelaki lain, anak orang muda lain, orang tua lain. Kalau kita pergi negara Indonesia, lain cara mandu dia. Kalau kita bawa pergi Vietnam, langsung tak ada dia punya cara kan. Dia cross, tak kisah. Etika dia macam itu. Tapi kita tak sesuai di negara-negara yang macam ni. Tapi kalau kereta tu di-embedkan dengan ethics dia dalam sistem dia, bagaimana dia akan berfungsi dalam keadaan-keadaan tertentu ni. Jadi inilah yang saya katakan, satu research yang masih lagi kita kena buat. Sebagai contohlah,
Kalau Zura lah kata mandu sebuah kereta yang tahap paling tinggi, memang tak ada steering langsung. Okey. Okay. Okey, bagi satu contoh. Tiba-tiba brake tak ada. Mhm. Brake dia tak boleh brake lah. Dia kena jalan. Ayah dia ada ni ada 3 cara je lah. Zura kata okey lah, kereta ni kata I will take over the whole control. I have 3 decisions. Zura. So kereta Zura kata okay, I make the first decision, maybe one on the right. Mungkin langgar budak-budak. Oh my Janganlah. God. Bukanlah kita nak langgar budak-budak kan. Kita mungkin anak kita ke anak buah kita Yes. di sana kan. Apa kita make decision ini budak-budak tak boleh langgar, kita belok kiri. Langgar pula orang tua. Oh my God. Okay. Apa pula kita nak buat? Okay. Adakah kereta nak belok kanan, langgar budak atau belok kiri langgar orang tua? Mungkin bapa-bapa kita ke jiran kita dan sebagainya, ataupun kita pergi terus kita langgar dinding, kita mungkin mati. Jadi kalau dalam kes begini, ini menyebabkan agak susah je, sebab etik dia. Sebab ada orang kata, kalau saya tanya budak-budak, dia kata okay, yang mana you rasa boleh dia ambil decision? Dia kata langgar orang tua lah dulu, dia dah lama hidup. Oh, Masya Allah. Allah Itu ada mungkin etika dalam sesebuah negara, kata orang tua ni dah lama hidup, okey, langgar kiri. Atau etika dalam sesebuah negara, dia kata dia berani mati, dia langgar tembok. Kan? Mungkin dia macam gitu juga. So ini adalah satu yang masih bawah research. Jadi apa kata kalau etika ni berubah? Kalau kereta daripada Malaysia, etikanya berbeza, dia pergi ke Thailand, Indonesia, mungkin berbeza. Dr. Mazlan. Ya. Saya selalu menerima soalan-soalan macam ni. Antara orang tua dengan kanak-kanak. Mana satu kereta tu boleh buat decision tak? So, soalan saya selalunya saya akan tanya balik. Kalau you nak buat macam mana? Saya tak boleh buat decision macam tu. So, janganlah harapkan komputer boleh buat decision sebab dia tak ada feel, kita ada feel. Kalau kita boleh buat, kita keluarkan that problem if then statement tu. Okay, kita langgar orang ni dulu sebelum orang ni, dan saya boleh codekan dia supaya buat benda apa yang kita nak buat. So, sebabnya pada saya, autonomous vehicle, dia bukan boleh fikir sendiri pun. Kita yang tentukan macam mana dia nak buat. The rules. So, kalau manusia boleh kata keluarkan decision mana nak satu nak langkah, dan saya boleh translatekan dalam bentuk coding, Python. Tapi masalahnya sekarang, yang coding tu, dia punya etika dia yang dimasukkan. Betul. Yelah, etika tu keluar daripada orang. So macam itulah lebih. Katalah dia berlanggar, mati orang tu, dia kena masuk court. Dalam court, dalam mahkamah kata, siapa memandu? Saya tak mandu. Dia kata siapa punya kereta? Manufacturer tu. So manufacturer tu datang. Siapa yang program tu? I think soalan-soalan macam tu banyak lagi yang tak dibuat lagi. Regulators pun tak keluarkan statement. In fact, kalau tengok dekat United States ada company yang dah 1000 deployment pun, benda-benda macam tu pun lagi tak keluar, orang kata push for visit pun, dia tak ada lagi mengatakan macam mana pun. It's still a lot of testing and trial untuk mematangkan that technology. To be frank, that's will be the bottleneck is on the regulations lah. Lepas ni, yes. So masih buntung lah orang yang di universiti yang buat research ni, masih ada area for research work. Banyak. Okay. Alright. Satu lagi, katalah kereta ni bukan setakat dia autonomous, tapi kereta tu apa yang dia buat, dia berterbang kan. Itu satu lagi lah, satu persoalan yang kita boleh bincangkan nantilah. Right. Okay. So I pass back to Zura. Okay, alright. Thank you, Doctor, for the interesting impact too. Okay, KJ, we know that you also have the experience in manufacturing sector juga kan? So, apakah komponen-komponen yang menjadikan autonomous car? Adakah kilang di Malaysia ni sudah bersedia? KJ. Okay. Thank you. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam. Ini dah 15 Ramadan Dah 15 Ramadan dah. Sekejap je.
Exactly. Okay, saya pernah bekerja dengan UMW Toyota. So yang buat kereta Toyota lah. Tapi saya tak buat kereta. Yang best partnya saya buat trailer. Saya buat, Wow. that was when I was about 26 years old lah. Saya buat trailer, 40-footer trailer. So saya rasa boring lah buat kerja tu. Sebab benda tu sama je kan. Welding kita tengok. I'm with a few engineers, ada dalam 6 orang engineers yang design those trailers lah. So we do a lot of improvement dan sebagainya. So tak ada sampai tak ada challenging langsung lah sebab semua dah okay dah kan. Right. So then I move out lah. So saya join one of the company yang buat kereta national lah. I think Proton, tapi dia bukan Proton subsidiary. So saya tengok pun benda yang lebih kurang sama juga, tak ada banyak berbeza. Cuma dia guna banyak automation. Okay, kalau cerita pasal komponen dalam kereta ni memang beribu. Macam saya cakap last series kan, memang banyak sangat lah kan. Kalau nak buat body tu dengan welding dia belah dalam, belah luar dan sebagainya. So if we calculate, I think more than few thousands spots of welding lah. Tapi yang cerita pasal autonomous car ni, yang menyebabkan dia autonomous ni, dia cerdik lah. Pada saya dia lebih intelligence, dia boleh buat decision. Kalau kita tengok principles of industry 4.0 ni ada 4 So one of them is transparency. So the car can be transparent to anybody. Kita tengok dekat kita punya so-called monitor pun kita tahu kereta gimana. Then we have a geofencing, kan? We have a safety of the car. And then yang the best part tu kita macam dari doktor dengan both doctors lah bercakap pasal decision nak langgar orang tua ke, nak langgar orang muda ke, jangan langgar orang generasi C macam saya ni sudah lah. Masih memerlukan lagi ni. Yes. Masih memerlukan lagi. Kalau nak langgar budak-budak tu dia lambat nak naik kan. Dan kita ni cepat. Kita bagi terus je. So bila cakap pasal tadi tu dia akan jadi decentralized decision. So macam doktor cakap tadi, dia punya regulation, dia punya policy. So this kind of inputs ni dia kena ada satu unit ataupun satu lembaga yang boleh membuat decision dan baru dia transform into coding. Baru betul. Yeah, jadi betul. Cerita pasal autonomous car, doktor izinkan saya share slide. Boleh. Oh, saya seorang je yang tak ada slide ni. Yang pakar tak payah orang slide. pakar dia tak payah slide. Ini kereta, bukan kereta saya. Saya nak kata kereta ni saya dah berpuluh saya pakai kereta lah. Kuda je tak pakai lagi. Okay. When talk about autonomous car, dia punya content dia dalam autonomous car ni dia ada banyak lah. One of them is sensors, actuators. Lepas tu macam Dr. Hairi cakap tadi, coding dia, algorithm dia, and then dia punya machine learning dia punya deep learning tu. Ini semua all the algorithm input learning ni semua datang daripada kita sebenarnya, bukan daripada autonomous car tu sendiri. Macam Dr. Mazlan cakap tadi pasal IoT, banyak ni. IoT ni pun kita cerita pasal the car punya tires punya pressure kan. Kalau BMW dia ada that sensor. So sekarang ni pun dah ada jual that sensor tau. Kalau kata nak pakai kereta Izora tu pun dah boleh jual Zura. Saya pun jual benda tu Zura. Kalau nak beli boleh saya menjual. No, because nobody expected that the pressure of the tire is a huge safety tau. Betul tak? So we talk about autonomous car ni, dia punya impact ni pada safety, dia lebih cenderung pada kita punya keselamatan diri. Macam saya rasa sebab pressure tayar ni nak lori kan. Lori tu tayar tu dah bergulung-gulung pun dia jalan juga lagi kan. Dia don't care kan. Penuh dah dekat highway kita tu dah penuh dengan dia punya selaput tayar tu. So contents dia ni memang banyak lah. Kalau kita cerita pasal autonomous car punya accessories ni, dengan radar dia nak tengok dia punya distance, dengan dia punya video kamera. Sekarang ni pun dah ada, kita dah boleh pasang video kamera dekat depan dan dekat belakang with accessories. So dah boleh tahu distance kita, and then kita tengok pada dia punya light detection and ranging, LiDAR, kalau katakan kita nak bawa kereta. So macam mana kita punya isu dekat kita punya jalan raya Malaysia ni pula, kita punya line. Kadang-kadang line kita nampak, kadang-kadang line kita tak nampak. So Dr. Hairi akan jadi masalah pula nanti bila hujan
Bila hujan, lepas tu kita pakai LED punya lampu kan. Lampu LED pula, lampu LED mungkin kalau putih, dia lawan dengan putih, dia dah jadi blur. So, dia punya content, so dia punya coding tu memang orang kata level dewa lah. Outstanding tu. Memang outstanding kan. Yes. Tapi saya pernah imagine, saya masa jam kan, saya cakap walau kita boleh transform saya punya kereta ni masuk dekat sebelah curb rail yang tengah-tengah highway tu kan, duduk situ jalan dia sendiri sampai Johor. Best. Tapi beratur je kan. So content dia memang tremendous lah. So dia bukan it's not just a car, tapi dia is more than a car. Itu saya punya pandangan juga. Alright, that's the component. Thank you, KJ. So now I would like to go back to Dr. Hairi. I bet you're very enthusiastic to make this autonomous car big hit soon, So somehow I'm sure along the way you do find some challenges in between. So would you mind to share with us on apakah cabaran yang terbesar dalam pelaksanaan autonomous car di Malaysia ni, Doktor? Okay, saya buat autonomous nak buat lah. Passionate lah tentang autonomous car. It's about 10 years dah kot, 2010 somewhere after graduating PhD. My PhD my PhD focus on high speed train, kalau nak tahu lah. So tengok dalam 2 tahun high speed train pun mungkin tak banyak dekat Malaysia, so I go for autonomous car. Saya nampak dia akan go lah. Right. So, hold on, KJ, you mind to stop your slide perhaps? Yeah, betul boleh stop. Thank you. Yeah, sorry, Dr. Hairi, go on. Okay, kemudian that during my masa dekat jadi associate professor dekat UTM kan masa tu, so I have a lot of research student, master student, PhD student. Saya rasa ada 19 kot. Saya nak belajar juga tu. 19 PhD student tak salah saya. Saya buat banyak tentang bottom up approach. Maksudnya bottom up approach ni saya buat start dengan komponen-komponen image processing, lane detection. Masa tu tak ada deep learning CNN semua, conventional neural network semua tak ada tau masa tu. So baru nak bertatih control. So memang a lot of kemudian I find out bila saya dah buat semua komponen ni, saya find out that saya lack satu. Lack satu is that macam manalah aku nak integratekan all this module dalam satu. Itu jadi masalah. So then saya nampak okay, I have to go a bit serious. Maksud serious ni maksudnya saya perlu backup dengan industri. So baru saya serious. So that's why go to eMove It. So bila dah go ni, dua yang paling saya tengok dekat Malaysia yang saya nampak adalah satu human capital, local talent dalam AV, dalam robotics banyak, dalam AV firstly, dalam AV memang sikit, bukan sikit, kadang tu susah nak cari. So kami kena develop from robotik punya perspektif. Memang boleh datang daripada robotics, tapi kata kena develop lebih sebab dia memang mobile robot tu adalah macam fundamental, very simple punya autonomous mobile robot tu sama. Cuma bila masuk dengan Izora, kereta yang dah 60 km per hour, 100 km per hour, kemudian kita nak masuk dalam shuttle bus yang boleh muat 20 orang, dia punya dinamik berbeza. You nak expect dia berhenti, dia mungkin makan masa nak berhenti. Bila nak corner, saya suruh corner sekarang, dia mungkin corner lagi 1 second kemudian. So dia ada banyak uncertainty semua tu. So satu dekat Malaysia, I think around the world pun, bukan dekat Malaysia pun, around the world pun, local talent tu memang satu benda yang demanding lah. Kalau mana ada orang tu mind dia memang ada experience on AV, dia memang pada saya dia laku keras di dunia. Lebih kurang macam tu lah. Laku keras. So lagi satu adalah teknologi sekarang ni, pada saya AV dah anak saya ganggu. Pada saya AV sekarang ni kebanyakannya dah start trial, masuk dekat public road.
Dia orang start banyak collecting data. Tapi kebanyakannya regulation. Certain country beza. Banyak regulation ada, bukan, teknologi dah okey, cuma banyak regulation dan polisi. Oops. Okay, he stuck there. Lama tak habis cerita. I hope he'll come back soon. Okay. Yep. Okay, we hear you. Okay. Alright, sorry. So, polisi dengan regulation ni kita faham dia melibatkan hala tuju negara. So, kita faham dia memang akan ambil masa. Macam regulation pun kalau kita tengok bukannya kita minta dia open up sebagai autonomous vehicle dalam akta jalan raya contohnya, tak. Kita tak buat macam tu. So, polisi, regulation, kami tak salahkan government. Oh, sebabkan kau punya polisi, kita lambat. Tak, kita tak boleh cakap macam tu sebab it's a big decision sebab melibatkan safety. Kan, dia melibatkan safety. So dia kena jaga, kena berhati-hati. Tapi yang kami perlukan adalah something like designated area, designated road, memberikan kemudahan. Satu jalannya, okay, you test kat sini. Dia menjadi macam dekat US. Dekat US, okay, bandar ni dalam area-area ni, okay, you boleh test kat sini. Dekat US pun sama, dekat Japan pun sama, dekat Singapura pun sama, dan dekat Malaysia pun insya-Allah kita akan dapat benda yang sama. Saya dah banyak berurusan dengan MOT. So, MOT pada saya very helpful. Dia tak ada kata no you cannot. Kita buka, macam mana kita nak bantu? This is teknologi yang baru dan kita tak boleh halang. So dia orang kena buka. Dia bukan buka kata okay you can test satu Malaysia. No, saya pun kata bukan. Saya nak satu jalan ni je. Satu jalan ni je boleh tak? Macam tu. Right. So ada dua lah. Benda ni lah. Yes. Okay, alright. Thank you for sharing. So I mean moving on with Dr. Mazlan. Mengapa doktor kita perlu buat trial untuk teknologi baru ni, doktor? Okay. Why? Itulah yang apa Dr. Harry mention just now kan, yang apa yang dia buat dekat Cyberjaya lah kan. Dan saya pun kena bagi give full recognition dekat Dr. Harry dengan dia punya team, because dalam masa kita buat 5G nya launching pun pakai you punya teknologi kan. Ya. Dan kita lihat pun kita punya Prime Minister masa tu berani naik dalam tu. Okay. Yes. So bila I'm so proud Dr. Kamal. Dr. Mazlan. I'm so proud that Tun naik kereta kami. All of us are very proud. Oh yes. The topmost leader, our most precious leader berani duduk dalam kereta, apa tak lawa orang lain kan? Kita berani kan? Yep. Yes. Dan apa ni, you punya sistem pun autonomous vehicle pun ada kat Langkawi masa buat testing dulu lah. Jadi saya nak share sikit about the 4 reasons why we need to do the trial lah. So kalau kita lihat macam case yang pertama tadi is all about, pertama is about a technology maturity lah. Macam Dr. Harry mention, banyak perkara dan talent yang diperlukan untuk kita bangunkan sesebuah AV ni. AV ni mungkin berbeza teknologinya untuk kereta, untuk bas, untuk apa sajalah yang vehicle kita truck berbeza, dan mungkin kenderaan yang kecil yang agak bawa barang-barang yang kecil itu pun autonomous vehicle juga. Robot pun bila dia letak atas satu kenderaan dia pun jadi autonomous juga. Jadi dia punya teknologi berbeza dan dia punya sistem tu keselamatan berbeza di antara satu sama lain mengikut senario kita. Jadi teknologi adakah kita masih ada, dah matang atau tidak? Ini satu persoalan yang saya rasa Dr. Harry dengan dia tim boleh jawab lah dengan lebih lanjut. Yang keduanya, kita nak melihat bahawa kalau kita buat trial ni, kita nak tahu market adoption. Market adoption ni sebab senario-nya berbeza. Macam kita kata tadi, you nak test trial. Malaysia punya jalan ni bukan main-main. Jalan dia bukan macam jalan dekat negara lain. Straight, ada sempang yang teratur, yang pemandu pun berhema. Macam kita, semua kalau nampak free dia jalan kan. Jadi kereta Malaysia yang pakai autonomous pun terkejut juga kalau tengok gaya-gaya kita memandu kan. Okay. Jadi dia kena belajar juga. Jadi
Dan market adoption ni kena tahu bagaimana persepsi orang hendak menaiki sesebuah kereta tanpa pemandu. Macam Zura lah katakan, angkat tangan, taksi datang, tengok tak ada pemandu, nak naik ke tak? Seram. Seram. Mungkin kita ni adoption tak belum. sama dengan adoption negara ni. Betul tak? Betul. Belum adapt Perempuan lagi. rasa lain, takut nak naik ke tenda yang tak ada Maybe orang. for the first time. First time kan. So lepas tu mungkin okey lah. Kemudian kalau kita nak tengok dia punya business model tu have to change lah. Sebab kita ada buat satu, kita lihat bahawa kita tak ada lagi beli barang. Kita mungkin tak beli kereta. Kita tak beli kereta. Mungkin kita guna kereta kenderaan ni as a service, mobility as a service. Dan dari mobility as a service mungkin bukan dalam bentuk subscription base. Bukan kita bayar pay as we use. Maybe an outcome base. Katakanlah kita naik kenderaan ni boleh sampai dalam satu masa dalam waktu yang tempoh tu saja, 30 minit. Macam kita naik, kalau kita nak pergi KL ni, siapa boleh garanti sampai 30 minit atau 25 minit? Ada orang boleh garanti kecuali kita naik kereta yang boleh terbang. Kan? Autonomous vehicle, autonomous flying vehicle, dia boleh terbang. Garanti dia sampai 30 minit. Kecuali kalau bateri dia habis, dia jatuh lah. Habis. Kan? Okay. Then, itu is an outcome base. Tapi kalau you rasa you nak sampai destination based on your, kata 1 jam pun tak kisah, you can pay cheaper, it's okay. Kan? Dan kemudian kita akan lihat kita punya regulatory kan. Macam regulatory ni adalah satu perkara yang paling besar, akta-akta ni. Tapi kena berubah lah Dr. Harry. Kita pun rasa memang akta-akta ni agak lama, dapur kenderaan yang transportation dahulu. Itu, ingat masa dahulu bila kita ada kementerian yang berbeza yang melihat dua perkara, dua teknologi yang berbeza. Satu telekommunikasi, satu lagi akta kementerian dalam broadcasting. Ini dua kementerian yang berbeza masa dulu. Tapi bila apa teknologi berlaku ialah bila kita hantar information daripada broadcast tu, kita boleh stream masuk telekommunikasi punya internet. Kita boleh stream TV, kita boleh stream radio. Jadi Ministry dalam komunikasi dah terasa terperanjat. Macam mana pula kita nak halang orang-orang ni boleh menghantar maklumat melalui internet, kabel, wireless. Dia selalu radio je, TV channel dan sebagainya, tapi dia dah berubah. Jadi nak tak nak, kementerian tu dah dicantumkan. That's why kita lihat kita punya Kementerian Telekomunikasi dan Multimedia dah dicantumkan. Dan kalau kita lihat dalam kereta ni pun sama juga. Bila dah autonomous vehicle ni, satu, dia dekat ground. Tapi bila autonomous vehicle dia terbang, dia dah masuk kementerian lain, dah aviation. So kementerian yang berbeza terpaksalah bersatu melihat ni dengan jarak yang jarak masa yang lebih jauh. So kita hendak kalau boleh kita memberi peranan yang membuat regulatory dan polisi ini supaya innovation tu boleh spur. Jangan kita tighten up sehingga kan innovation tak boleh spur. Jadi kita yang pembuat teknologi ni tersangkut. Kita tak boleh commercialize kan sebab regulatory tak ready, polisi tak ready. Jadi kalau polisi dan regulatory itu lebih ke depan, dia lebih dapat menukarkan undang-undangnya supaya kita sebagai teknologi provider ni boleh ke depan juga bersama-sama mereka. Itulah sebab kita kena buat trial yang cepat supaya kita tahu impact dia di mana. Adakah teknologi, adakah cara market adoption, adakah business model kita, adakah polisi dan regulatory pun kena impact sekali. Ini adalah 4 faktor yang penting pada saya supaya kita buat trial. Alright, cool. Thank you, Dr. Mazlan. Alright, back to you, KJ. In your opinion, apakah masa depan industri autonomous ni di Malaysia? KJ? Masa depan Masa depan. Let's talk about the future, man. Ini Dr. Hairi boleh jawab ni, tapi tak apalah. Saya nak tanya you dulu. Saya bagi pandangan saya. Sebenarnya saya pun dah tak bawa kereta sebenarnya tau. Wow. Saya guna autonomous train. Awesome. Okay. Because my LRT station is just about 700 meters from my house. So just walk and then naik train. Oh, that's nice. Pada saya lah, kalau kita tengok sekarang ni zaman COVID, kan COVID ni dia tak boleh sentuh dan sebagainya. Kalau katalah doktor punya kereta tu is been commercialized, autonomous car tu, ambulance ni dah boleh pakai dah. Betul tak? Tahu-tahu jumpa dekat kubur daripada hospital tu, dia bawa sampailah ke pentak kubur kan. So nobody's there. Betul tak?
Ada, tapi Tapi sebenarnya dalam sekarang ni dia orang ada buat trial. ada buat trial Ya, ada company yang buat trial untuk hantar sampel. Hantar dekat, saya tak ingat dekat mana. Maksudnya dia hantar sampel daripada tempat orang yang ambil sampel test, swab test tu kepada hospital contohnya dia jauh. So dia bawa pakai autonomous car. Jadi tak ada orang kat dalam tu. Jadi jadi less contact dia kata. Yes. So dia dah jadi delivery. Delivery. So kalau kalau Zura kata nak impact of the car dekat Malaysia ni jangan, kalau COVID-19 ni berlarutan memang impact besar lah. Tapi harap janganlah. Itulah. Cukup. Tapi macam betul lah macam doktor cakap tadi, kita kena tengok kita punya consumer acceptance dulu lah. Okay. So how the consumer acceptance, macam kita tengok X70 kan. Orang dah tengok X70 ni canggih kan. Proton, please drive me to here. Kalau dia please drive me to Parit, masuk Parit, penat kita kan. Kan. So X70 tu pada saya baru level 3 kot tak? 3 ke 4 ke 3 ke 2 ke macam tu kot. So jauh lagi. So the first kita kena tengok the acceptance of the consumer dulu lah. Dan kalau consumer willing to accept, the demands are there, I think saya pun boleh masuk group Dr. Hairi kot, join sekali kita boleh bagi more Very interesting. betul tak? Because doktor punya PhD masa buat train kan. Saya punya degree saya buat monorail, autonomous monorail. So saya nak stabilize that monorail tu. Yes. I'm doing electrical engineer tapi saya buat instrumentation, control system instrumentation. So saya kena stabilizekan monorail tu berapa jarak kena stabilize. Itu peningnya tu. Memang pening. Tak tidur dia buatnya. So satu yang itu lah. Yang keduanya infrastructure. Infrastructure kita kena power lah. Kita punya communication macam Dr. Mazlan cakap tadi, kita punya communication infrastructure kena betul-betul power. So macam Dr. test hari tu pun saya tak tahu macam mana dekat Langkawi. Sebab 5G. Mungkin sebab 5G. Okay. So we need lot of 5G. Saya boleh explain. Mungkin doktor boleh explain lah. Saya ada masa tu, Dr. Hairi. Di Langkawi tu saya ada. Oh, ya ke? Saya ada ketika tu. Okay. So, tapi tak jumpa kita sempat kenalan. And then dia punya impact pula, saya rasa back tu macam doktor cakap semua lah dia, baik pada polisi dengan legislation lah. Kita kena fikir insurance company dah ready ke nak cover kita punya autonomous car ni. Sedangkan kita pakai GPS control pun policy maker insurance pun dah bagi lebih banyak insurance kalau kita tak ada accident. So dia dah macam embedded kat situ. So sebenarnya dia kena tengok on the technical sides and on the environmental sides. Dan matching together, yes. Dan baru dia boleh jalan. So buat masa sekarang ni saya tak nampak lah. Saya rasa belum nampak impact lagi. Tapi saya rasa satu ketika nanti akan ada impact sebab the technology has changed a lot. Alright, thank you. Okay, now for this question, I would like to ask all of our panelists today, starting with Dr. Hairi. Okay, Doctor, I am for one rather optimistic and actually really excited to see all these future autonomous vehicles cruising here and there kan. So I'll be definitely in total awe macam tu. So basically, please tell us, Doctor, bagaimana kita boleh menjadikan industri ni satu kenyataan? Okay, soalan. Come on. Macam soalan artis, kena jawab. Dah 10 tahun tu, dah 10 tahun. Macam KJ cakap lah, masa first we do some not really very public trial. Masa tu is more macam introduction to AV, how 5G boleh digunakan dalam autonomous vehicle punya teknologi. Macam mana kita boleh guna. So sebenarnya banyak benefit 5G lah. Itu satu dalam masa tu. Itu tahun lepas tu. Kemudian awal tahun ni kami partners dengan Alcatel, kami demonstrate how we going to use AV 5G shuttling people. So sebenarnya kami buat dalam trial dalam Marites.
Pelangi Beach Resort lah. Dia chalet, dia hotel dia besar, terlampau besar. So kalau you nak berjalan dia perlukan walkway pun dalam, kalau nak kan 5 ke 10 minit tu kena berjalan lah. So dalam tu, jadi kami shuttlekan kami punya teknologi, kami do some trial on shuttling people. Kami buat macam point A daripada dia punya lobby kepada places dekat hotel dalam tu lah. So kalau kita tengok, because of regulation tak allow kita go to public, so that's why kebanyakan company yang buat commercialization dalam autonomous vehicle ni, they go for shuttling people, they go for dalam control environment. Contohnya ada yang buat dekat dalam airport, for example, daripada Terminal 1 to Terminal 2, for example. Ada yang buat shuttling dalam park area, for example. So kami buat shuttling dalam Meritus tu. Eventually masa tu COVID tengah nak naik. Masa tu bulan 1. Bayangkanlah bulan 1 bulan 2. Masa tu people macam tu kan. Tapi we get respon yang bagus daripada guest hotel. Dan guest hotel tu pun bukan orang Malaysia pun ada, orang Jerman, Cina lah, macam ada. So kami try kat situ. So how they feel. Of course ada yang people, and then suddenly people, kalau macam tu kami yang kerja bawa bagi ni dah tak ada kerja lah. Betul. Tapi pada kami it's not about people tak ada kerja, tapi kami rasa dia boleh shift daripada bawa bagi kepada maintaining the autonomous vehicle, which is highly paid. Dia macam tu, kita shiftkan dia punya job skill tu, monitoring of the AV, so macam tu. So cabaran dia memang banyak lah, Zura. Yes, tapi I believe one day it will akan ada teknologi, sebab dia bukannya untuk mengurangkan kadar pekerjaan di Malaysia, bukan di dunia, tapi more helping people. Just imagine that you dalam traffic jam, Zura, daripada melongor je tengok, why not you boleh membaca, kereta jalan sendiri, boleh tidur, boleh tidur, for example, macam tu lah. That's my so-called harapan saya. Okay, cool. Okay. So what would be Dr. Mazlan thought perhaps? Sebenarnya saya dah bermimpikan kereta tanpa pemandu ni sejak 1960-an dulu. Oh, mimpi dah. Bukan setakat mimpi, saya pun dah tengok kartun yang menunjukkan macam mana kereta tu boleh bergerak sendiri, terbang sendiri. Itu dah lama dah, hampir 50 tahun dekat air. Night Rider lah tu, Night Rider. Night Rider pun ada kan. So jadi konsep tu semua dah ada dah. Idea tu dah ada, daripada kartun jadi daripada movie, and then movie mungkin jadi reality. Dan kita lihat Tesla pun dah ada kan, one of the autonomous car. Right. Dan kita kena faham juga, walaupun kita very excited, ada impact dia yang kesan memang pada pekerjaan. Okay, macam Dr. Airi cakap, memang impact pada pekerjaan. Sebab dalam US dia kata 10% of the jobs going to be obsolete, because you kena tengok all the value chain tu, siapa yang jadi memandu truck, memandu kereta, memandu van, motor dan sebagainya. It's all vehicle. So the moment dia take the job, pemandu tu tak ada. Dan tak semua pemandu ni ada pemikiran dia boleh buat maintenance of the kereta lah, kenderaan kan. Dia kena belajar baru, skill that, it's engineering sort of thing. So dia kena upskill dia punya ni. Dan kalau kita lihat pun, cita-cita saya kalau boleh, macam DARPA yang buat awal-awal dulu, autonomous car tu, dia hantar ke gurun, lepas tu dia boleh hantar ke planet Marikh kan. So boleh hantar planet Marikh, tanpa pemandu, dia boleh mandu berjuta-juta accept kereta tu sana, tak ada orang yang jaga dia kan. Dia boleh kontrol diri sendiri kan. Kita dekat Malaysia depan mata pun kita takut nak lepaskan dia kan. So kalau boleh kita mesti nampak kereta tu. So kalau kita dapat mengatasi keempat-empat cabaran yang saya cakap tadi, macam mana teknologi, market, option, business, regulatory, insya-Allah kita boleh ada. Dan kita pun nak buat satu persatu lah. Kalau nak straight tak boleh, macam Dr. Hari kata, kita buat based on predetermined route kan. Kita tak adalah terus letak kat jalan Ampang MR2. Kalau berani letak MR2. Kalau tak boleh, kalau tak boleh letak dalam Magic, kawasan Magic. So surround dekat situ. Tapi
Impaknya besar pada pekerjaan, itu kita akan tak boleh ragui lah. Hanya kita kena cari jalan untuk reskill all these drivers. Okay, cool. And KJ, what would be your views? Saya punya pandangan macam inilah. Kalau kita nak betul-betul buat the autonomous car ni, kita jangan pergi kepada commercial on the human dulu. Kita pergi balik kepada logistik tu. Contoh macam sekarang zaman COVID kan, COVID-19 ni, macam saya cakap 2 hari lepas, kita punya penerimaan ataupun orang membeli atas talian ni 300 kali ganda lebih, 300%, 300% lebih kan. So masalahnya sekarang ni penerimaan barang tu. Pos Malaysia pun tengah mencari 1,000 orang riders kan. Dengan ni macam-macam lah lalu keluar macam-macam company keluar nak hantar barang-barang ni kan. So kalau kita tengok kita punya new normal ni dah banyak beralih ke arah membeli barang atas talian. Jadi kalau kita boleh buat macam Dr. Hairi, doktor kita share lah doktor, kita buat macam ni. Kita buat satu vehicle yang boleh hantar barang-barang ni kan. Why not? Kan? Sebab kita macam post pun dia ada, setiap distrik dia ada small post kan. So ambil daripada small post ni macam dropshipping kan, kita hantar. Saya rasa boleh jalan lah benda tu. Dan from that we learn, we improve our skill of technology. Barulah kita tengok, kita learn, kita dapat banyak data-data, kita dapat banyak algorithm, barulah kita convert kepada human factors punya vehicles yang lebih baik lah pada saya lah kan. So macam doktor cakap tadi, kita kena face by face, moving up slowly, but satu je, jangan stop lah. Itu je pesan saya, jangan stop. Walaupun ada masalah tu, kita jangan stop. Kita have to move. Otherwise kita akan jauh ke belakang. Orang dah ke depan lah ni, kita dah ke belakang. That's my opinion lah. Very good, interesting. So we have some time to just to check on our kita punya members punya comments. So we have here Encik Azwan Ramli. Dia kata pendapat Dr. Hairi mengenai kesediaan government untuk AV implementation mungkin as a transportation dalam closed area macam as a shuttle transportation. And secondly, kalau tengok sekarang ni Tesla yang betul-betul commercialkan level 4 AV. Pendapat Dr. Hairi, main constraint syarikat-syarikat kereta lain, AV masih belum commercialkan AV macam Volvo, BMW and etc. So basically, that's their comments lah. And we don't have any questions here for today, but somehow maybe we can do our wrap up session as well. So again, I would like to start with Dr. Hairi for the wrap up, please. Let's wrap up what we have. Kena jawab ke dengan Azwan? Ada jawapan? Azwan nak kena jawab ke Azwan Ramli? No, that's just an comments, his comments. Yeah. Comment lah. Comment. Yeah. So let's do some wrap up. I believe this is my true belief. I don't know lah. Mungkin orang lain tak nampak, but for me, my principle is simple. Mungkin orang nampak how you make money out of this. Betul kan? Dr. Mazlan orang kata ni banyak ni. Mana kau make money? So kami adalah how the business model would be. Walaupun dia tak bergerak lagi kat jalan tu. Tapi kami adalah cara dia. Tapi my passion is about kalau kita tak buat, siapa nak buat untuk Malaysia? True pada saya that should be ada dekat kebanyakan entrepreneur lah. Ataupun teknologi provider. Pada siapa-siapa di Malaysia lah. Kalau kita tak buat, siapa lagi kita nak mengharapkan untuk Malaysia? Kalau kita tak buat, kita tunggu je. Tak apalah, kita tunggu je lah daripada China. Kita tunggu je daripada US. Dia siap nanti kita beli je lah. So pada saya boleh, tapi kita jadi follower je lah. Kita akan tunggu je lah. Tapi kita tak akan jadi leaders, kita tak akan up to that level. Tak akan sampai pada dia orang punya level. Itu pada saya. Jadi mungkin kami kecil 10 orang, tapi kami punya ambitious. 11 dengan harapan 3. 11. Dah campur dah. Dia kena ganjil, tak ada kenal. Islam kena ganjil. Oh ya kan. So itu pada saya lah. How makes money is how saya. Tapi pada saya, kalau kita tak buat, siapa lagi yang nak buat? Itu je moto saya. Thank you. Yang saya terapkan kepada saya punya staff, engineer gitu. Nationally sikit.
Oh, okay, that's good. That's good. Thank you. All right. How about you, KJ? Okay, wrap up kan Zura. Ni untuk wrap sedih up je ni lah. sebab kita dah siri ke-6 ni dah hampir satu season Doktor. Satu season Gitu one season. The idea ni masa sebelum berpuasa dalam COVID kan Doktor saya tengah minum-minum petang dekat luar, Doktor message saya tu nak bawa siri sembang, saya cakap okay go ahead. Dan kita dah jalan since last month kita start so every 3 days 2 days kita dah ada jalan. So today will be the last day on autonomous car. Memang dah sampai, kalau ikut doktor punya IoT maturity tu dah sampai autonomous lah ni. Tapi dia season 1 lah. Kadang-kadang ada season 2 lagi kan. Ada insyaAllah. So I hope lah for those yang dalam teknologi punya industri ni don't give up even though there is a lot of policy change here and there, government change ke apa ke, tapi your spirit ataupun semangat tu kena kental lah sebab macam Dr. Hairi cakap tadi, kalau tak siapa nak buat lah kan. Kalau siapa nak buat, semua tengok je kan. Saya punya tagline satu Doktor, menganyam tradisi menjangkau teknologi. So your autonomous car ni has to follow apa nama kita punya cara hidup, lifestyle kita, which is our tradisi kan. And then embeddedkan dalam teknologi dan run the show for our countries. And then setiap country dia ada beza-beza, dia punya tradisi dia berbeza-beza. So we suit to that with the help of technology. Itu wrap up saya Zura. Tapi belum ada lagi wrap up sebelah ni. Ada nanti later. And let's get some words from Dr. Mazlan. Okay, kalau kita lihat, I think Dr. Hairi punya the initial kereta dia embed dalam Izora kan. Maybe akan datang nama Zura lah kan punya autonomous car kan. Zura. To achieve that level of our national autonomous car, satu, kita perlu menjadi producer nation. To become a producer nation, the government must also embrace our local product, our local technology, our local talent. So from there, barulah kita akan build up kita punya talent tu. The need for local talent tu akan build up lagi, because there's a reason for us to learn AV ni, teknologi ni dekat universities. That's why we build up the rapport from the industry relationship with the universities. So there is a commercialization on one end, and there is another pool of technology that can build from the university themselves. Itu yang kita perlukan. So dengan kerjasama universiti kan dengan industri, kita boleh mengeluarkan kereta kita yang pertama, maybe Zora car ke autonomous car dan sebagainya kan. That's the idea. Okay. Alright. Cool. Saya akan ingat nama tu, Zura. Awesome. You know what? I really just can't wait to sit in that sophisticated autonomous car to go back to JB for Raya one fine day, okay? I could just doze off dekat belakang kereta with my kids throughout the journey. Gempak. So, anyway, I guess though it may take years or even decades before we can see autonomous vehicles on the road in Malaysia, but I believe with the collective efforts of the industry, we will get there eventually, insyaAllah. So, okay, I guess now is the time that many of you are waiting for, perhaps. I shall pass it to KJ to make the official quiz announcement. Please do the honor, KJ. Okay, let me share the slide. Okay. Seperti yang kita dah beritahu awal-awal itu, so this is the end of season 1. Siri Sembang Santai Teknologi So saya ada buat sendiri quiz. Quiz ni siapa pemenang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima akan mendapat buku yang saya tulis. Saya buat research lebih kurang dalam 2 tahun lebih untuk buat buku ni. Dan buku ni telah diiktiraf oleh Majlis Malaysian Productivity Corporation. So you can just log in nanti, bermula daripada hari ni pukul 3.45 hari ni, 3:45 PM. Okay. Very soon, tunggu. Sehingga 10 hari bulan 5, hari apa hari Ahad 10 bulan 5 pukul 6 petang. So kita akan bagi QR code dan link sekejap lagi. So kita bagi kelonggaran Dr. Zura, dan sebab dia nak tengok siri-siri sebelum 1, 2, 3, 4 dan 5 kan. So kita bagi kelonggaran macam mana tu? Sometime for them to dia boleh tengok lah, sebab soalan-soalan ni berpadukan semua daripada kita punya siri Sembang Santai. So kita ada kat YouTube kan, dia boleh tengok balik.
Dia boleh favorite tengok. YouTube. Yes, dia boleh tengok. Dia boleh tengok dekat YouTube, dia boleh tengok dekat Favourite punya apa Our nama ni? Facebook. Saya punya link pun ada, Zura punya link pun ada, Doktor punya link pun ada. So dia akan log in, masuk dekat page dan dia akan tulis nama dia dan email dia. That's what saya nak sebab kita akan identify balik pemenang tu dan kita akan beritahu kepada melalui email address. Kalau salah email address tu nasiblah ya. So ada 20 soalan. 20 soalan. Soalan-soalan dia senang aja, berbentuk simple dia. Benar tak benar, pilih dua choice je. Walaupun multiple choice tapi dia dua saja. Okey. So 5 yang terpantas dan terbaik sebab kita akan lock akan lock masa. Siapa 5 terpantas jawab banyak soalan yang betul, dia akan memenanginya. Begitulah. So now dia punya apa? Dia punya QR code. QR code dia dan juga dia punya link kat bawah tu saya dah bagi. So selamat mencuba dan selamat menjawab sebab kita bukan nak kita ingin nak memandaikan dalam program siri sembang santai ini kita nak memandaikan bangsa Malaysia. So bila kita dapat memandaikan bangsa Malaysia ni, insya-Allah Malaysia akan lebih maju ke depan. InsyaAllah. Saya slide terakhir saya. So selepas ni tak nampaklah saya dengan Favourite siri sembang santai satu, mungkin kedua insya-Allah. Tapi boleh jumpa saya nanti di mana ni di RTM Selangor gitu. Melalui call. So zaman Covid ni saya tak boleh pergi sana, so kena call. So every Wednesday, setiap hari Rabu. So 6 hari bulan dah lepas itu, hari Rabu lepas 13, 20, 27 Mei antara 10.10 pagi hingga 10.45 pagi. Kemudian minggu depan juga saya akan start dengan Pusat ICT, Institut Koperasi Malaysia. So untuk pengetahuan semua yang tak tahu, koperasi ini merupakan pejana ketiga ekonomi negara ya. So dia banyak membantu negara kita lah dalam segi ekonomi. So saya dalam Institut Koperasi Malaysia ni mulai 14 sehinggalah pada 9 Jun ni saya akan bercerita banyak pasal tentang industri 4.0 lah. Daripada pengenalan sampailah ke dia punya implication. Itu saja Surah. Okay, cool. So everyone will have to set a date with you lah. Yes. Alright. So good luck with the quiz, guys. And I guess finally we have come to the end of our series today. Oh my God, so sad. Okay. A million thanks to Dr. Hairi for being our special guest. KJ for being such a fantastic permanent guest lah in all our series. Thank you. Right, and of course Dr. Mazlan for being the cool mastermind behind this Sembang Santai Technology series. Thank you everyone for your superb sharing and the great insight for today.